siapa yang mengganggu hubungan itulah yang sebenarnya kita kena kecam dia. You tak terasa ke macam watak ayam ni merupakan punca Maksudnya siapa yang kenal melalui duet tu adalah sebab mereka kenal orang yang duet tu. Maksudnya dia bukan kenal SOG. Rabita ni maksud dia apa? Sebab dengar nama macam orang kata macam ceria kanak-kanak, macam Rabina pun ada. Yang tu kenapa tutup mata tu? Pemalu ke apa? Kembali lagi kita dalam rancangan World. Minggu lepas kita macam biasa bagi soalan merdeka, relax-relax, tak panas mana. Tapi itu pun orang tak puas hati. Kejap kita baca. Konten tak apa-apa, banyak kepada negatif dari segi soalan. Orang lain bijak sejarah pun tak ada macam ni. Hello abang ah. Hai. Brother, kita research. Kita bukan palatau pakai letak je soalan. Kita nak tengok artis Malaysia ni bijak ke tidak. Sebab tu kita bagi soalan macam tu. Ini tidak nampak benda sama je lah. Bosan. Tapi tak apa, itu cerita minggu lepas. Minggu ni kita kembali lagi dengan soalan yang lagi panas, lagi hangat, ketibas artis kita nak menjawab. So kau nak tahu tak? Let's check it out. Sekarang kita bersama dengan Naim Daniel datang membawakan lagu beliau itu Kudrat. Apa khabar Naim? Khabar baik, alhamdulillah sihat. Dalam lagu Kudrat ni you berduet dengan SOG. Kenapa you memilih untuk berduet dengan mereka? SOG merupakan satu featuring ataupun bukan featuring, kira macam projek bersama pun. And saya nampak SOG as satu band yang memang boleh carry benda tu. And itu adalah jiwa diorang pun. Itu memang satu benda yang saya impikan juga. And alhamdulillah jadilah Kudrat bersama dengan SOG. So adakah akan ada next project bersama dengan SOG? InsyaAllah ada. Buat masa sekarang ni kita tengah fokus Kudrat dulu lah. Lagu Kudrat ni merupakan lagu untuk projek High Council. Dan dalam projek High Council, watak Naim sendiri merupakan seorang lelaki lembut atau nama watak tu ayam. Sekarang ni banyak pula artis lelaki yang tiba-tiba orang kata nak bawa watak lembut. You tak terasa ke macam watak ayam ni merupakan punca untuk diorang tertarik nak bawa watak macam ni because of the way you bawa watak tu hidup? First of all, saya nak tegaskan apa yang disampaikan kat TV is supposed to be just for entertainment. Kita tak ada nak kata menggalakkan ke apa pun. And even ayam ni himself, dia adalah dia tidak ada nak kata macam specifically portraying yang dia adalah mewakili mana-mana pihak, tak kisah apa community kat sana pun. Saya pun memang rasa sangat-sangat macam fun untuk buat watak tu. Mungkin kalau orang nak gunakan inspirasi untuk nak buat watak-watak macam tu ke apa, I hope that diorang dapat bawa bukan saja nak jadi kosong-kosong lah, but then they have to know the character, faham isi karakter sepatutnya. It's not easy juga sebenarnya kan bila kita nak berkarya. Kadang-kadang kalau kita macam main sauk je ambil karakter, but then kita rasa macam boleh bawa, but then rupanya macam susah benda ni. And before this pun macam saya pernah bawa watak OKU, alhamdulillah orang terkesan. Daripada situ juga rentetan daripada ada produksi lain yang still rasa macam okay, kalau ada watak OKU je benchmark dia adalah watak macam lain-lain pernah buat macam tu. Semua orang pun sedia maklum Naim bukan sahaja seorang penyanyi. Sebelum tu Naim dah berlakon daripada kecil lagi. So what's next for Naim Daniel? Mungkin teringin nak jadi host pula ke? Maybe lepas ni segmen Woi ada co-host ke apa? Kita boleh consider yang tu. Mungkin boleh join kita punya audition nanti hari bulan ni. Tak boleh buat apa casting sekarang ke? So macam mana agaknya kalau awak memandang segmen Woi ni, awak ada apa kelainan yang awak cuba nak sampaikan daripada program-program like mini segmen yang ada lain dekat dalam industri television kita? Okay, apa yang saya cuba? Okay, apa yang awak cuba sampaikan, saya rasa itu adalah benda yang paling orang kata okey lah, biasa dengar lah. Benda lain yang saya nak tahu juga macam mana. Biasa. Kita kembali lain sekali. Jangan lupa saksikan saya di Suka TV, Suka Tune. Apa khabar Wani? Khabar baik alhamdulillah. Dah lama industri tak dengar pasal Wani. Mungkin because of busy dengan your career, study lagi dan sebagainya kan. Jadi now you dah habis study. So what's your plan? What's next untuk Wani? Of course kita akan fokus dengan lagu Fajar ni pula. Upcoming shows, Wani rasa macam Wani dah lama tak buat show, berjumpa dengan orang ramai, membawakan lagu Fajar. Itulah dia aktiviti yang akan datang untuk pergi banyak tour, promotions dan sebagainya. Macam mana pula dengan soal hati? Kalau sebelum ni you pernah cakap penat dah orang kata nak kenal isi hati lelaki. Tu sekarang macam mana? Wani put myself dalam situation yang I'm single but not available. Sebab Wani rasa macam tak ada masa untuk melayan perkara itu. Memang sebab Wani sejenis seorang yang very orang kata working person. Bangun pagi je dah fokus apa yang nak buat. Lepas tu kerja apa yang nak kena settlekan. Walaupun Wani rasa macam benda itu perlu ada untuk kita happy
happy setiap hari kan, tapi bagi Wani happy itu datang kemudian. Benda-benda lain seperti komitmen, persediaan faham, benda tu sebenarnya akan mengganggu pekerjaan kita. So Wani rasa Wani tak nak benda tu sekarang. So Wani letak diri Wani sebagai sesiapa nak kenal boleh, nak try pun boleh, tapi minta maaf lah, Wani takkan orang kata move to the next step lagi lah buat masa sekarang. Kalau ada yang datang dan menepati cita rasa Wani dan Wani suka, okey, kita jalan je. Sejenis yang tidak memilih sangatlah. Jadi kira macam Wani tidaklah orang kata menutup habis-habisan pintu hati tu. Kira macam kalau ada, kalau tak ada, tak adalah. Betul, tapi tak naklah tak ada langsung. Sedih pula bunyinya kan. Tapi Wani okey je untuk berkawan dengan semua orang. Cuma buat masa sekarang untuk fokus tu ke dalam relationship yang serius tu belum lagi lah. Apa pula komen Wani dengan situasi sekarang ni? Kenal-kenal berkawan-kawan, tahu-tahu laki orang. Tapi dah tahu laki orang pun layan je. So macam mana? Apa pendapat Wani tentang situasi macam tu? Mungkin nanti satu hari Wani pun, kita tak minta, tapi mungkin boleh terkena macam tu. Sebab Wani tak berjumpa lagi yang sedemikian, yang memang nak try tapi sebenarnya lelaki orang. Ini pengalaman kawan-kawan yang Wani dengar. Tapi macam Wani sendiri, komen Wani is just that benda tu terpulang kepada individu. Macam mana mereka nak terima benda tu, because I have no right untuk komen apa-apa pasal personal life orang. Dan Wani rasa benda tu sebenarnya cukuplah orang tu sendiri orang yang di-approach berada dalam situasi itu, mereka tahu macam mana nak handle the situation. Dan urusan selebihnya itu tak nak masuk campur lah. Itu Wani no comment lah sebenarnya. Kalau kata disuruh memilih pihak yang mana, adakah pihak isteri yang teraniaya ataupun girlfriend baru tu? Semestinya Wani akan berada di side isteri yang teraniaya. Sebab Wani rasa macam I've been in a relationship di mana Wani rasa Wani pun pernah disakiti oleh lelaki, of course. Dan Wani rasa macam siapa yang mengganggu hubungan itulah yang sebenarnya kita kena kecam dia. Macam tu. Dia bukan isteri yang teraniaya tu. Tapi macam Wani cakap, apa pun yang berlaku, kita tak ada hak nak judge orang. Itu terpulang kepada mereka. Dan dari side Wani, of course kita akan side kepada orang yang lebih betul lah sebenarnya. Kini kita bersama dengan sekumpulan orang gila membawakan lagu Kudrat bersama Naim Daniel Keseketiun. Apa khabar SOG? Alhamdulillah sihat. Kita tahu lagu Kudrat ni duet bersama dengan Naim Daniel. Kenapa memilih beliau untuk berduet dengan korang? Kenapa tak pilih artis rock yang lain? Sebab kami dari dulu memang minat pembawakan muzik Naim tu sendiri. Sebab kita tahu Naim bukan sekadar Naim Daniel kita selalu nampak dekat TV tu. Sebab dia adalah orang yang sangat talented dan muzik band dia sangat besar. So kami rasa bila bekerjasama dengan dia tu would be satu benda yang sangat best lah. Kita selalu lihat SOG ni berduet dengan macam-macam artis, tapi usually artis tu bukan dalam orang kata genre rock ataupun genre metal, punk ataupun dan sebagainya lah kan. Kenapa korang selalu memilih orang kata artis dari genre yang lain untuk berduet dengan korang? Kalau kita macam kata panggil genre yang sama, selalunya muzik dia habis kat situ. So kami nak kelainan lah, di mana kelainan tu dari segi variasi bermuzik tu kita suka cross genre. Kalau kadang-kadang tak ada collab dengan artis luar pun kita collab kita akan cross genre lain sendiri secara tersendiri. So bila once kita dapat kesempatan untuk bercollab dengan artis luar, maksudnya artis yang lain, kami sangat prefer yang bukan daripada genre kami sendiri supaya kami nak tengok the dynamic, the spectrum ataupun the vibrance of the musical colours tu sendiri. SOG ni dah duet dengan Sheila Amzah, Kaza, even ada seorang lecturer juga dia membawakan syair, dan sekarang dengan Naim. So jujur memang kenal lagu korang, yang mostly orang akan kenal lagu SOG adalah lagu yang duet. Adakah lagu korang yang single tak dapat sambutan? Kalau ikutkan lagu yang tak duet lagi banyak popular sebenarnya. Kalau betul-betul kenal SOG lah. Maksudnya siapa yang kenal melalui duet tu adalah sebab mereka kenal orang yang duet tu. Maksudnya dia bukan kenal SOG. Tapi yang tu yang kita orang nak sebenarnya, cross audience tu. Kita daripada fan SOG dan juga fan yang kita collab tu, contoh Sheila punya fan, bila berdengar something new, kita boleh menerima masing-masing punya muzik. So benda tu adalah benda yang bagus lah sebenarnya. Kira macam reason korang tu adalah untuk ride populariti artis tu jugalah. Kalau betul-betul nak ride popularity, dah lama kita buat. SOG kalau nak work dengan sesiapa tu, kita akan berkawan dulu lah. Kalau orang yang kita tak kenal, kita jangan buat. Sebab kita nak kena tahu juga wavelength orang tu macam mana sebelum kita nak start work kan. Kalau tak, macam contoh, kita tak kenal orang tu, tiba-tiba nak bekerja sama, tiba-tiba sampai ke sebelah, tiba-tiba isu royalty lah, benda-benda tu akan datang. Itu yang terjadi dekat kebanyakan artis luar sana atau kolaborasi antara label dengan label lah. So, it's all about duit. So kita bermuzik bukan pasal duit pun sangat, tapi bila sampai kat situ tak best lah kan. Kita buat muzik, lepas tu nak gaduh-gaduh kan. Kalau nak gaduh betul-betul, tumbuk ke. Apa dia cakap tu betul. Betul lah tu. Tapi tadi macam setuju. Setuju cakap dia. Betul. Awal-awal lagi dah tahu apa dia jawab. Betul.
Sebab diorang dua ni pun otak sama. So macam okay, ni agree dengan ni. Okey, baiklah. Baru-baru ni kita dengar bahawa 4 orang daripada ahli SOG kata meninggalkan kumpulan SOG ni lah. Apa yang berlaku sebenarnya? Ada masalah dalaman ke ataupun ada bertumbuk macam yang awak cakap tadi? Mungkin boleh komen? Apa yang berlaku adalah 4 orang ahli telah dikeluarkan. Maksudnya dia dikeluarkan, bukan diorang nak keluar lah. Apa yang berlaku sehingga mengambil keputusan untuk keluarkan sehingga 4 orang sekali? Sebab boleh, dek. Selepas dah keluarkan sehingga 4 orang ramai tu, so tak ada plan ke untuk cari orang baru pula? Kita boleh dapat 4-in-1 dekat dia. So boleh kongsikan tak apa yang 4-in-1 daripada awak nak dibandingkan dengan 4 yang lepas tu? Performance saya lah. Lepas tu saya boleh main flute. Lepas tu saya boleh main drum pun boleh. Main rhythm gitar. Lepas tu saya boleh script. Baiklah, sekarang kita bersama dengan Rabita. Boleh ceritakan tak Rabita ni maksud dia apa? Sebab dengar nama macam orang kata macam ceria, kanak-kanak, macam Rabina pun ada. Okay, Rabita ni daripada masuk ikatan macam kita ramai. Rabita merupakan sebuah kumpulan nasyid baru di bawah naungan Tarbiyah Sentap. Kenapa Tarbiyah Sentap? Nasyid ni kan orang kata teguran yang orang kata lembut, subtle. Respon. Tak semestinya kita sampaikan kau neraka kau kan. Kita bagi teguran sikit kan. Lembut je kan. Tapi boleh jadi sentap lah. Contoh macam lagu tadi kan. Ni Khairi cakap, sedap kalau korang teringat dekat Nabi. Macam mana Rabita ni boleh orang kata bernaung di bawah Tarbiyah Sentap? Korang yang approach label tu sendiri ke ataupun diorang yang approach korang? Rabita ni rezeki kami, alhamdulillah. Dia kata tak ada asal ni 2 orang. 2 orang ni 2 orang yang dah sekolah dengan bos. Dia benda kabel je. Oh, jadi memang orang kata bangga lah menggunakan kabel untuk masuk dalam industri. Dia untuk kebaikan tak apa. Tapi macam mana pula dengan orang lain yang orang kata dia lagi layak untuk dapat peluang tu, tapi sebabkan korang guna kabel, dia tak dapat. So apa komen korang? Dia macam ni lah. Kita sebagai orang Islam, kita yakin yang semua orang rezeki takkan pernah salah tempat. Bila kita yakin dengan rezeki, insya-Allah akan sampai juga pada orang dia. Suatu orang kata kalau apa, orang kata kau ambil rezeki aku. Tak. Sebab rezeki dia dah ada. Urban Obed, boleh kita nak interview sikit? Berdua je ke? Yang ni? Memang tak ada job lain lah? Hello. Dia orang panggil saya ni job. Inilah job saya. Okey, dah rasa sikit juga sebab dah banyak sangat muka dia ni. Awak boleh ke sana dulu. Sekarang kita bersama dengan Urban Obed. Bukan sepatutnya berempat ke? Mana lagi 2? Diorang dah tinggalkan grup ke ataupun ada masalah lain? Seorang buat masa ni dia dah pindah ke Kelantan, patah-patah kerja. Seorang lagi hari ni dia ada kursus lah kat Perak. Yang tu kenapa tutup mata tu? Pemalu ke apa? Saya memang malu. Memang kalau dalam TV pun memang tak tunjuk mata lah. Identiti dia. Nama apa? Bandi Amok ke? Boleh bagi saya Indeed saja. Boleh tak ceritakan sikit kenapa nama Urban Obed? Macam satu tongue twister lah, orang susah nak sebut ke memang nak orang susah sebut biar orang senang ingat? Kita orang sebenarnya dah buntu nak pakai nama apa. Sebelum ni bukan Urban Obed. Sebenarnya kita pakai nama Youngblood. Tapi sebab dah tua jadi kita tukar nama Urban Obed lah. Kita kena sedar diri lah. Ada makna kan nama Urban Obed tu? Apa makna dia? Boleh ceritakan sikit? Urban ni kita tahulah kota kan. Obed ni dalam bahasa kamus Dewan Bahasa, maksud dia ialah siolan ataupun nyanyian di pagi hari. So kami nak jadikan hip hop ni sebagai siolan atau nyanyian lah. Korang merupakan pendatang baru dalam industri ni. Korang yakin ke energi baru yang korang bawa ni mampu bersaing dalam industri? Itu insya-Allah lah. Sebab ada orang kata kita bawa satu genre yang baru, iaitu hip hop religi. Harap dapat pergi jauh lah dengan genre macam ni. Jadi macam mana sambutan Youngblood ataupun Urban Obed ni masa membawakan genre religi ni dalam underground? Nak kata bunyi-bunyi kekasaran tidak juga, tapi jarang yang orang bawa masuk dalam underground tu bunyi-bunyi ataupun kata-kata Islam kan. Tapi mereka tidak menganggap kami sebagai religi. Bila masuk mainstream tu baru menganggap sebagai kami religi. Sebab ramai je rapper-rapper lain yang ada unsur-unsur ketuhanan juga kat dalam lagu dia. Cuma kita cuba nak commercialkan benda tu lah. Sekarang ni pun Kim pun dah ni kan. Tiga zaman kami dalam underground tu orang panggil kami dak lah. Biar hancur buku lemah. Nampak tak minggu ni? Nak Daniel tadi ada hati nak caras job orang, nak hijack job fit. Dia tak tahu ke kita dah buat woi berapa lama? Dia boleh carry ke? Tak ada kan. Kau dah tengok kan soalan-soalan minggu ni? Puati ke tidak? Puati kan. Korang semua pun sama hati. Hati sama, tak payah cerita banyak. So apa-apa pun kita tengok minggu depan pula macam mana. Tapi korang, berapa kali aku nak cakap? Like, comment, share, subscribe. Takkan tengok aje. So tak apa, kita jumpa minggu depan. Let's go.